Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Okey, nama Cikgu Shenari. Hari ini Cikgu akan menerangkan tentang kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu membuat inference. Okey, sebelum tu adik-adik, kita pergi kepada hasil pembelajaran pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat membuat inference, iaitu menulis inference dengan teknik yang betul. Okey murid-murid, mari kita lihat apakah maksud inference. Inference bermaksud memberi sebab atau alasan berdasarkan pemerhatian penyiasatan. Mari kita lihat pula tip untuk menjawab soalan inference. Okey, pertama, cari pemerhatian utama iaitu hasil penyiasatan. Okey, seterusnya, kedua, beri sebab atau penerangan berdasarkan pemerhatian tersebut. Seterusnya, yang ketiga, kaitkan dengan tajuk soalan yang dipelajari. Okey, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan untuk membuat inference ya. Untuk soalan-soalan tertentu, adik mesti lihat dulu apa dia. Pertama, lihat logik. Adakah alasan yang adik buat itu, adakah logik atau tidak? Kedua, adakah ia berkaitan dengan fakta sains? Dan yang ketiga, adakah ia berkaitan dengan maklumat yang diberi dalam soalan? Okey, ini ada satu lagi nota untuk adik catatkan. Okey, jika lebih daripada dua objek, mestilah menunjukkan perbandingan. Jadi dalam jawapan inference adik, mesti diletakkan ayat perbandingan. Okey. Okey adik-adik, mari kita lihat contoh soalan satu ya. Okey, rajah di bawah menunjukkan segelas susu segar dibiarkan di atas meja selama 1 hari. Okey, adik tengok ya sini, hari pertama susu itu masih segar dan kita lihat pada hari kedua apa yang berlaku di sini. Okey. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan satu inference pada hari kedua. Okey, soalan di sini adik kena nyatakan inference. Inference itu mestilah berdasarkan pemerhatian yang dilihat pada hari kedua. Okey? So, kita imbas kembali pemerhatian. Sebelum ni cikgu dah beri ya tentang KPS pemerhatian, macam mana kita nak menulis pemerhatian. Okay, so kita imbas balik. Okay, pemerhatian di sini ialah susu menjadi masam, ataupun susu berbuih, ataupun susu berbau busuk, ataupun susu basi. Okay, jadi apakah inference berdasarkan pemerhatian itu? Okay, ada yang cuba? Okey, kita lihat inference dia. Inference dia kerana tindakan bakteria ataupun kerana tindakan mikroorganisma. Okey, adik hanya jawab inference saja, tak perlu kita tulis pemerhatian. Ya, kita hanya tulis inference berdasarkan soalan yang ditanya. Okey, murid. Antara soalan yang sering ditanya oleh murid ialah, tengok sini ya, soalan yang sama juga ya. Yang selalu ditanya adalah perlukah tulis pemerhatian? Okey, jawapannya tidak perlu ya dik, tak perlu tulis pemerhatian sekali lagi ya. Okey, sebab apa? Kita hanya tulis inference saja ya, sebab soalan dia bertanyakan inference, so kita hanya jawab bermula dengan perkataan kerana, ya, kerana tindakan bakteria ataupun kerana tindakan mikroorganisma. Okey, ataupun adik boleh juga tulis kerana bakteria ataupun mikroorganisma bertumbuh, ataupun adik boleh juga tulis kerana dicemari oleh bakteria ataupun dicemari oleh mikroorganisma. Okey, ada juga murid-murid sering bertanya soalan sebegini ya. Okey, soalan yang sama juga. Murid akan bertanya, cikgu, kalau nak tulis juga pemerhatian boleh ke? Okey,
Jawapannya boleh. Tetapi markah diberi jika ada inference sahaja ya. Maknanya kalau adik hanya tulis pemerhatian tanpa inference, maknanya tiada markah. Tetapi sekiranya adik menulis inference dan pemerhatian, dia akan ambil markah inference lah. Faham tak adik-adik ya? Okey. Dan inference macam tadilah cikgu dah terangkan tadi. Okey? Okey, kita lihat pula soalan 2 ya. Contoh soalan yang kedua. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh seorang murid untuk menyiasat kesan daya. Okey, di sini murid ini dia ambil plastisin ni selepas dia tekan jadi macam ni plastisin. Jadi soalan dia, berikan inference berdasarkan penyiasatan di atas. Okey, sebelum kita nak berikan inference, kita kena pastikan apa dia pemerhatiannya. Okey, kita imbas kembali pemerhatiannya. Okey, pemerhatiannya plastisin menjadi lepeh. Kenapa ya plastisin menjadi lepeh? Adik boleh teka tak? Boleh jawab tak? Kenapa? Okey, kita cuba tengok jawapannya. Okey, inference-nya kerana daya telah dikenakan ke atas plastisin. So, plastisin menjadi lepeh kerana daya telah dikenakan ke atas plastisin. Okey? Jelas ya adik? Okey adik-adik, mari kita lihat contoh soalan yang ketiga yang melibatkan perbandingan. Okey, rajah di bawah menunjukkan dua situasi beban yang sama ditolak di atas permukaan yang berbeza. Okey, situasi pertama, orang ni dia tolak beban yang sama iaitu 30 kg di atas permukaan jubin. Yang situasi kedua menunjukkan orang ni tolak di atas permukaan tar. Jadi soalannya apa? Soalannya berdasarkan rajah di atas, nyatakan satu inference. Okey. Sebelum kita nak bagi sebab, kita kena imbas semula apa dia pemerhatian yang telah kita pelajari sebelum ni, sebelum kita menjawab inference. Okey. Jadi pemerhatiannya, beban mudah ditolak di atas permukaan jubin berbanding di atas permukaan tar. Ataupun sebaliknya. Okey, jadi kita tengok apa dia inference dia. Okey, inference dia kerana daya geseran di atas permukaan jubin kurang daripada di atas permukaan tar. Ataupun kerana daya geseran di atas permukaan jubin lebih kecil daripada di atas permukaan tar. Okay, kat sini adik tengok ya, ada perkataan perbandingan ya, ada ayat perbandingan. Kita katakan ayat perbandingan dikatakan lebih ya, lebih kecil daripada ni. Itu yang dikatakan ayat perbandingan. Bila ada ayat perbandingan, maknanya jawapan inference adik betul. Ataupun adik nak jawab sebaliknya kan. Sebaliknya boleh adik cakap lah. Tapi pastikan pemerhatiannya betul lah. Ya, pemerhatiannya kalau adik buat, beban sukar ditolak di atas permukaan tar berbanding di atas permukaan jubin. Kerana daya geseran di atas permukaan tar lebih besar daripada di atas permukaan jubin. Okey? Jelas ya? Okey murid-murid, kita lihat pula soalan melibatkan perbandingan juga. Contoh soalan yang keempat ya. Satu penyiasatan dijalankan untuk mengenal pasti sifat kimia bahan J dan K dengan menggunakan kertas litmus. Okey. Ini adalah jadual menunjukkan bahan J dan bahan K. Dan ini adalah keputusan ya, perubahan warna kertas litmus ya. Okey, apa soalannya? Soalannya berdasarkan maklumat di atas, tuliskan satu inference. Okey, bagaimana kita faham dan mudah, kita kena tahu dulu pemerhatian. Apakah pemerhatian dia? Pemerhatian dia, okey, bahan J. Ya, kalau kita ambil bahan J ya, bahan J menukarkan kertas litmus merah kepada biru, manakala bahan K menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Apakah sebabnya? Okey, sebabnya, okey, inference dia kerana bahan J bersifat alkali, manakala bahan K bersifat asid. Okey, ini juga melibatkan perbandingan. Mesti ditulis kedua-dua
sebab ataupun kedua-dua pemerhatian. Okey. Okey, murid-murid, kita lihat pula contoh soalan yang ketujuh juga melibatkan perbandingan. Okey, kaedah X dan kaedah Y. Ya, untuk membajak. Kita tengok soalan. Raja di atas menunjukkan satu penyiasatan tentang dua jenis kaedah pembajakan yang digunakan untuk menyiapkan kerja. Okey, soalannya, tuliskan satu inference bagi penyiasatan di atas. Okey, sebelum tu kita kena lihat dulu apakah pemerhatian dia. Menggunakan kaedah X dan menggunakan kaedah Y. Ia melibatkan apa? Mesti melibatkan masa. Masa untuk menyiapkan kerja. Jadi pemerhatian kat sini, contoh sini, masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja menggunakan kaedah Y lebih cepat berbanding kaedah X. Ataupun adik juga boleh menulis begini. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja menggunakan kaedah X lebih lambat berbanding kaedah Y. Jadi apakah inference dia? Boleh guna salah satu. Okey, so inference-nya kalau adik buat yang lebih canggih ni kaedah Y, jadi sebab dia apa? Kerana kaedah Y lebih canggih berbanding kaedah X. Tetapi sekiranya adik buat pemerhatian berdasarkan kaedah X, mestilah inference dia kerana kaedah X kurang canggih berbanding kaedah Y. Okey, kalau adik tak nak perkataan canggih pun boleh juga. Mungkin ada yang buat kerana kaedah Y lebih maju. Boleh juga. Ya, kaedah X ni traditional. Boleh. Kurang maju ataupun cara traditional. Itu pun boleh dibuat ataupun ditulis untuk sebagai inference. Okey. Kita pergi pula contoh soalan ni. Okey, soalan UPSR 2019 ya adik-adik. Dia soalan yang berkait ya, soalan yang berkait. Okey, kita tengok ya. Okay, rajah 3.1 menunjukkan hasil penyiasatan tentang daya antara beberapa magnet. Okey. So mula-mula soalan dia bertanya macam ni. Nombor 1, nyatakan kutub yang berlabel L dan M. Okey. So jawapan dia sama ada adik tulis macam ni lah. Kutub utara ataupun kutub selatan. Maknanya kutub yang L ni utara, ini pun utara. Ataupun ini selatan, ini pun selatan maksudnya lah. Okey. Dan soalan yang kedua dia buat soalan macam ni. Berikan satu alasan bagi jawapan di 3A1. Contoh ya. Okey, dia suruh beri sebab berdasarkan soalan sebelumnya. Okey, dia tak ada pemerhatian tapi kata nyatakan kutub saja. Okey, apa jawapan dia adik-adik? Mengapa katakan kutub tu L tu utara ataupun kutub tu sama ada selatan? Sebab kita kena faham ya, ini maksudnya ni apa tanda. Tanda anak panah ni maknanya apa ni? Dia menolak antara satu sama lain. Okey. So, jadi inference kenapa? Kerana kutub sama. Ataupun kerana kutub ya. Kerana kutub sama ataupun menolak antara satu sama lain. Kerana magnet menolak antara satu sama lain. Ataupun kerana kutub sama menolak antara satu sama lain. Itu antara jawapan yang boleh diberikan. Okey. Itu soalan UPSR ya tahun lepas. Okey. Okey, kita lihat seterusnya contoh soalan seterusnya, soalan yang ke-6 ya, soalan yang berbentuk carta palang. Okey, kat sini carta palangnya paksi X menunjukkan aktiviti, manakala paksi Y menunjukkan kadar pernafasan. Okey, jadi sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena faham apakah maksud graf ni ataupun maksud carta palang. Ya? Okey. Jadi soalannya, raja di atas menunjukkan satu penyiasatan tentang kadar pernafasan yang diambil untuk 5 jenis aktiviti. Okey, aktiviti yang pertama tidur, kedua duduk, berjalan, berjoging dan melompat. Okey, dia lihat kat sini dia berkait dengan kadar pernafasan. Jadi kita tengok graf tu daripada tidur ke melompat tu graf semakin meningkat. Okey, jadi soalannya apa?
Apakah inference berdasarkan keputusan penyiasatan di atas? Sebelum adik nak bagi inference, ya, maknanya kenapa ya? Kenapa graf macam ni? Jadi adik kena faham dulu pemerhatian dulu. Adik kena tulis pemerhatian dia. Sebelum ni kita dah belajar pemerhatian, macam mana kita nak tulis pemerhatian kalau graf macam ni. Kan, kalau soalan berbentuk graf, maknanya kita lihat data sama ada kita ambil data yang paling tinggi ataupun data yang paling rendah. Okey, dalam kes soalan ni, kita buat pemerhatian contoh macam ni. Kadar pernafasan bagi aktiviti melompat paling tinggi. Ataupun sebaliknya lah. Kenapa aktiviti melompat tu paling tinggi? Jadi, sebabnya kerana aktiviti melompat adalah paling aktif. Ya? Kerana aktiviti melompat adalah paling aktif. Itu adalah inference-nya. Sekiranya adik membuat pemerhatian sebaliknya, okey, contohnya kadar pernafasan bagi aktiviti tidur paling rendah. Kan? Betul tak? Paling rendah kan? Jadi, kita buat inference dia pula berbezalah kerana aktiviti tidur adalah kurang aktif. Okey? Jelas ya murid-murid? Cikgu rasa murid-murid faham kot. Okey, ini merupakan soalan terakhir dan cikgu harap kesemua soalan yang telah dibincangkan melibatkan inference, murid-murid fahami. Ya, sekiranya murid kurang jelas atau kurang fahami, bolehlah menulis soalan ataupun masalah di ruangan chat, ya, murid-murid. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini bermanfaat dan sila share kepada rakan-rakan. Okey? Sekian, terima kasih. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat memanfaatkan video cikgu pada kali ini. Sekiranya ada sebarang masalah dan soalan yang hendak dikemukakan, silalah type di ruangan komen. Sekiranya murid-murid suka dengan video kali ini, silalah like dan share kepada rakan-rakan, kepada guru-guru dan keluarga semua. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Sekiranya warna merah, pastikan ia berwarna kelabu. Okey murid-murid, jangan lupa ya tekan juga butang lonceng untuk melihat video-video cikgu seterusnya. Ya adik-adik, jangan lupa. Bye-bye, kita jumpa lagi.